Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. Okay, so hari ni saya akan continue lecture kita masuk kepada another last part of our topic which is tension. Okay, previously saya dah cover about the force on the flat surface, on inclined surface, with the friction and without friction, right? So yang ni saya akan terangkan tentang force yang melibatkan dengan tension. Okay, so when we have a cord ataupun rope, okay, so dia bergantung ataupun attached to a body and kita tarik ataupun kita berikan daya kepada dia. So kita akan ada satu force which is kita namakan dia sebagai tension force ataupun tension. Okay, so so dia tension ni hanya akan wujud apabila dia mempunyai connection between the two body. Maksudnya kalau dia hanya box kepada tali sahaja, so dia tidak akan ada tension. Okay, so kita akan tengok kepada tension without pulley and with pulley. Okay, so kalau nampak kat sini kita ada satu tension without pulley which is di dalam keadaan horizontal movement. Okay, so consider kepada box of mass MA connected to box mass MB ditarik along a horizontal surface by a horizontal force seperti gambar yang awak dapat lihat. Okay, so kita nampak satu force ditarik ke kiri. Okay, so dia force ni tarik objek box A dan box B. Di antara box A dan box B dihubungkan dengan satu tali dan di antara tali ni wujud satu keadaan which is dia akan ada tension. Alright, so kalau nampak kat sini objek ni bergerak ke mana? Dia bergerak ke arah kiri. Sebab apa? Sebab dah telah diberi arah acceleration ke kiri. Okay, so now nampak kat sini, so kita ada tali, so akan wujud satu daya tension yang mana daripada box A ke box B dan daripada box B kepada box A. So since the box pulls at the same force, so dia punya acceleration adalah sama. Kalau kita pecahkan box A dan box B, dekat bahagian box A kita akan ada force, betul? Dan juga kita ada tension. Okay, so dekat bahagian box B pula kita akan ada hanya tension. Kita tidak ada force. Kalau nampak kat sini, kita hanya ada tension. So force ni akan only attached to the box A. Okay, so untuk box A, equation dia boleh jadi the total force adalah sama dengan MA. So the total force tu acceleration ke kiri kan? So yang belah kiri kena tolak yang belah kanan. So force kena tolak dengan T sama dengan MSA. Bagi box B pula, the total force adalah sama dengan MA. So arah acceleration ke kiri, so dia hanya akan ada satu force saja, tension sama dengan MB. Alright, clear? So kalau awak tengok example 3.5, a 10 kg block is connected to a 40 kg block as shown in the figure. The surface on that block slide is frictionless. A force of 50 Newton pulls the block to the right. Find the acceleration of the 40 kg block. Okay, so daya yang ditarik adalah sama 50 Newton. So dia punya acceleration should be equal, right? So bagi soalan A, F is equal to MA. The total force is equal to MA. So 50 is equal to mass 40 plus 10 times A. So we get the value of A. So A kita akan dapat 40 divide 40. So 50 divide by 50. So A akan jadi sama dengan 1 ms negative 2. Okay, and then the second one dia tanya the tension in the rope that connects to the connects the two box.
Okay, so kalau nampak kat sini, kita ada kat sini kan, kita punya tension. Okay, so nak pecah boleh, nak buat bahagian box A boleh, buat box B boleh. So kalau A, kita lukis balik, kita ada 40 kg, ada force, and then kita ada tension. So the total force is equal to MA. So 50 minus T is equal to MA. M40. Alright, so tension akan sama dengan 50 minus MA. So 50 minus dengan 40 times 1 A kita dah dapat. So tension akan dapat 10 Newton. Kalau kita buat dekat bahagian box B, adakah dapat nilai tension yang sama? Kita akan dapat tension yang sama. So T is equal to MA. So sama dengan 10 darab 1. So akan dapat 10 Newton juga. Alright. Okay, now tengok exercise 3.5. Assume that the 3 blocks in figure below move on a frictionless surface and that 42 Newton force exertion on the 3 kg block. Okay, so now we need to determine the acceleration given this system. Alright. So since that satu force sahaja yang bertindak, so maksudnya acceleration dia adalah sama. Okay, so the total force is equal to MA. So force kita dah ada 42 Newton. Mass kita tambahkanlah 3 tambah dengan 1 tambah dengan 2 darab A. So A akan dapat 7 ms negative 2. Alright. The second one is the tension in the cord connecting the 3 kg and the 1 kg block. Okay, so dia nak tanya how much the value this tension. Okay, so kita nak buat mana? Nak buat bahagian part sini pun boleh, part sini pun boleh. So misalnya kata kita buat part sini, so kita ada force, kita ada tension, betul? So nak saya lukis balik ke? Kalau saya lukis balik ke atas ni lah. So dia akan jadi force, ada tension. So total force is equal to MA. So 42 minus T sama dengan 3A. So T akan A dah dapat tu. So T akan jadi 42 tolak 3 darab 7. So akan tolak 42 tolak 21 dapat 21 Newton. Alright. So next kita tengok tension yang melibatkan dengan pulley but this in vertical motion. Okay. So kalau nampak lihat kat sini kita ada dua box M1 dan juga M2 and then connect kepada pulley. Alright. So bila dia connect kepada pulley, the tension dekat kod tu adalah sama sebab dia adalah satu tali yang sama. So yang ni akan naik ke atas, ni akan juga akan naik ke atas. Alright. So macam mana kita nak tahu siapa tarik siapa? So selalunya kita akan tengoklah kalau tak ada force yang diberi, kita akan tengok mass mana yang paling berat. Dan tentulah yang berat tu akan menarik yang objek yang ringan, betul? So kalau dalam kes ni kita nampak M2 akan tarik M1. Maksudnya arah acceleration kita dekat M1 ke atas, arah acceleration dekat M2 adalah ke bawah. Sebabnya M2 tarik M1. Okay, so macam mana kita nak buat equation dekat M1? So kalau lukiskan ke M1, kita akan ada acceleration ke atas. Kita mestilah ada W, which is gravitational force, and then kita juga ada tension. Tension dia kedua-dua box ni adalah sama sebab dia satu tali yang sama. Alright. So since arah acceleration ke atas, force yang ke atas mesti tolak dengan force yang ke bawah. So bagi dekat box 1, so T mesti tolak dengan W, 1 sama dengan M1A. Ini adalah bagi box M1. Okay, bagi box M2 pula, box 2 lah Okay, so
arah acceleration kita adalah ke bawah, betul? So daya yang mana arah acceleration tu bergerak mesti tolak dengan daya yang bertentangan. Okay, so W2 perlu tolak dengan T sama dengan M2A. So ini adalah equation bagi box M2. Okay, so kita tengok exercise 3.6. Determine the tension in the string and acceleration of the object. So sama juga, kita ada dua box dekat puli. So kita ada W1, W2, M1. So ada T, ada T. Alright, so ini M1 2 kg, M2 is 3 kg. Okay, so yang mana tarik siapa? Box M1 ke M2? So kalau tengok sini 3 kg lebih berat daripada 2 kg. So yang W2 perlu tarik W1. Okay, so arah acceleration kat sini ke atas, arah acceleration kat sini perlulah ke bawah. Alright, so kalau saya keluarkan dekat box M1, dia perlu ada, dia akan jadi W T, arah acceleration ke atas, kan? So kat M1 dia akan jadi T tolak W1 sama dengan M1A, and then T akan jadi W1 plus M1A. Okay, W sama dengan M1G plus M1A. So kita masukkan nilai dululah, terus siap. 2 darab 9.81 tambah dengan 2A. So akan dapat 19.62. Sekejap ya. Okay, 19.62 tambah dengan 2A. Alright, so dekat bahagian box tu pula kita ada tension ke atas, weight ke bawah, arah acceleration kita ke bawah. Okay, so equation dia akan jadi W2 tolak T. Kenapa W2 tolak T? Sebab arah acceleration kita ke bawah, sama dengan M2A. So T akan sama dengan, jadikan tipkan rumus sebab kita cari T. So W2 tolak M2A. So W2 sama dengan M2G minus M2A. So dia akan jadi 3 darab 9.81 tolak dengan 3A. Betul? So dia akan jadi sama dengan 29.43 minus dengan 3A. Alright. So now kita ada satu equation yang melibatkan T sama dengan 29.43 minus 3A. Dan satu lagi adalah T sama dengan 19.62 plus 2A. So apa kita boleh buat? Kita buat persamaan serentak. So equation 1 adalah sama dengan equation 2. So 19.62 plus 2A adalah sama dengan 29.43 minus 3A. So akan dapat 5A sama dengan 29.43 minus 19.62 sama dengan A akan dapat sama dengan 1.96 ms negatif 2. Alright. And then dah dapat the value of A, boleh tak kita cari nilai tension? Boleh. So kita masukkan 19.62 tambah dengan 2 darab 1.96. So nanti tension awak akan dapat value 23.5 Newton. Alright. Okay, so now kita akan tengok tension yang melibatkan poli in horizontal and vertical motion.
Okay, so kalau nampak kat sini kita ada 3 box which is M1, M2 and M3. Alright, so M1 dia berada di flat surface ataupun di dalam keadaan horizontal, and another 2 box which is M2 and M3 dia akan berada di dalam hanging condition which is in the vertical motion. Okay, so dekat M1 dia akan jadi tension. So kat sini akan jadi T1. Betul? So dekat M2 dia akan ada T1. Kenapa T1? Sebab dia adalah tension yang sama. Okay, so dekat antara M2 dan M3 dia akan ada lagi satu tension which is T3. Betul? No. T2. Right? Okay, now okay, so untuk box M1, kalau awak nampak gambar rajah ni, kita melibatkan dengan satu tension saja T, and arah acceleration telah diberi arah ke kanan, means that yang ni akan bergerak ke kanan, so yang sini akan bergerak ke bawah. Okay, so now equation untuk T1 kita boleh tulis T sama dengan M1A. So ini straightforward. Bagi yang melibatkan dengan blok M2, so since arah acceleration kita adalah ke bawah, okay, so apa perlu tolak apa? W2 mesti tolak dengan T sama dengan M2A. Alright. And then dekat blok M3 pula, dia perlu jadi arah acceleration ke bawah. So dia adalah W3 tolak dengan T1 sama dengan M3A. Alright, boleh Okay, so kita tengok exercise 3.7. Okay, determine the tension in the string and force. So dia suruh cari value of force dan juga value of tension T and T2. Okay, so objek ni gerak arah ke mana? Dia bergerak arah ke atas kalau kat kawasan sini. Sebab apa? Telah diberi arah acceleration ke kiri A sama dengan 2 ms negatif 2. Alright. So kat sini kita ada satu force. Kat sini kita akan ada tension. Kat sini pun ada tension T. Kat sini kita ada T2. Alright. So yang first kita perlu tengok. Okay, tengok dekat box 1. Dekat box 1 dia akan jadi ada F, ada T, betul? So dia akan jadi F tolak dengan T1 sama dengan M1A. So F tolak T1 sama dengan 5 darab 2. So F tolak T1 akan sama dengan 10. Okey, yang kedua pula kita tengok box yang kedua. Box yang kedua adalah melibatkan dengan T juga. Box 2 T tolak dengan W. Okey, saya lupa nak cakap kat sini ada W2. Kat sini tetap ada WT3. Okey, T tolak W2 adalah sama dengan M2A. So T tolak sama dengan W tambah M2A sama dengan M2G plus M2A. So sama dengan 2 darab 9.81 tambah 2 darab 2. So akan dapat silap. Saya tak silap. Kita tengok ini dulu. T3 dulu. So T3 dah hanya menggunakan T2 dengan ni kan. So T3 W3 tolak T2 sama dengan M3A. Silap lagi.
T2 tolak dengan, sebab dia arah ke atas, T2 tolak W3 sama dengan M3A. So T2 sama dengan M3A tambah dengan W3 sama dengan 6 darab 2 tambah dengan 6 darab 9.81. So kita terus boleh dapat nilai T2 sama dengan 70.86. Alright. Okay, dekat box 2 pula, dia akan melibatkan T, W dan juga T2 sebab dia ada direction yang bertentangan kan. So dia should be akan jadi T minus T2 minus W2 sama dengan M2A. So T adalah sama dengan M2A tambah W2 tambah T2. M2 adalah sama dengan 2 darab 2 tambah dengan 2 darab 9.81 tambah dengan T2 kita dapat 78.86. So T1 nanti awak akan dapat 94.48 Newton. Alright. So dah dapat T1, dah dapat T2, kita boleh cari force. So F akanlah sama dengan 10 tambah dengan T1 sama dengan 10 tambah 94.48 Newton. So akan dapat 104.4 Newton. Boleh? Okay, so check balik yang ni. Now, ni adalah another example yang melibatkan tension. So, kalau kat sini awak nampak dia melibatkan dua puli. Alright, so ini kalau dia dekat inclined surface. Alright, ni satu puli. Ini dekat inclined surface dan melibatkan dengan puli. So, dia kena combination between inclined surface dan juga puli. Okay, now saya nak tunjuk kepada keadaan di mana static equilibrium under concurrent force. Apa itu dimasukkan dengan concurrent force? Okay, so concurrent force ni adalah di mana the force acting, the force whose line of action all pass through a common point. Okay, so kalau awak nampak kat gambar bawah ni, kita ada F1, F2 and F3, betul? So F1, F2 and F3, dia melintas pada satu point dekat tengah-tengah ni. So apabila dia ada satu point yang normal ataupun which is dia bersilang, itu kita panggil dia in concurrent force ataupun in dalam keadaan yang stable, which is the total force yang akan berlaku kat situ adalah is equal to 0. Okay, instead of awak tengok yang bahagian kanan ni, kita ada dua force yang selari. Okay, walaupun dia selari tapi dia tidak bertemu pada satu point, betul? So dia hanya akan terus selari. Dia tak akan jadi macam sengit dan akan bertembun di satu kawasan, betul? Okay, so itu tidak dinamakan dengan non-concurrent force. Okay, so satu objek yang berada di dalam equilibrium, the concurrent force, dia tidak objek tu tidak akan bergerak. So the total force yang exist dekat objek tersebut adalah sama dengan Z0, sama ada di dalam x axis ataupun y axis, dia tetap akan Z0. So the total force on x axis dan y axis is equal to Z0. Alright. So kalau tengok kat sini, kita ada satu hanging object, which is object tu dia bergantung kepada ceiling, betul? So tak ada daya apa-apa yang diberikan. Okay, so dia berada di dalam keadaan static. Alright, so kita ada tension, kita ada weight. Okay, so the total force acting kat x axis dan y axis is equal to 0. So kalau tengok kat sini, x axis tak ada daya. Kita hanya ada daya di kawasan y axis. So dekat kawasan y axis kita akan dapat the total force is equal to 0. So dia akan jadi W tolak T is equal to 0. Boleh? Okay, another one example yang awak boleh tengok. Okay, kalau awak nampak kat bawah ni, kita ada satu objek hanging which is kepada dua
dua dinding, betul? T1 and T2. Alright. So whole system is in equilibrium. Means that bila dia cakap equilibrium, the total force tu mesti adalah sama dengan zero. Okay. So macam mana kita nak kira? Awak boleh tukarkan gambar ni kepada free body diagram yang pertama. So kalau tengok W, objek ni kita ada W, which is dia ada arah ke bawah. W arah ke bawah. And then kita ada T2 kat sini. And then kita ada T1. Betul? Alright. Kita ada normal force ke? Tak ada, sebab dia objek ni tak ada surface apa-apa, betul? Dia tak ada bersentuhan dengan surface apa-apa. So tidak ada normal force. Tapi dekat sini T1 ni kita perlu resolve. Dia perlu ada T1X dan juga T1Y. Alright. Okay, so dekat ke x-axis kita ada T1S dan T2, betul? The total force dekat x-axis is equal to 0. So T1x minus T2 is equal to 0. So T1x adalah bersamaan dengan T sin theta minus T2 is equal to 0. Okay, so kita tak boleh cari lagi sebab T1 dengan T2 kita tak tahu. Dekat y-axis pula, the total force dekat y-axis is equal to 0. Okay, so dia akan jadi T1y minus W sama dengan Z0. T1, which is T1y ni adalah sama dengan T cos theta sama dengan W. Okay, so kita boleh cari T1. So T1 adalah sama dengan W divide dengan cos theta sama dengan 880 bahagi dengan cos 38. So kita akan dapat T1 kita 1116.74 Newton. Masukkan dekat dalam equation ni, so kita akan dapat T2 sama dengan T1 sin theta sama dengan 1116.74 sin 38. So awak akan dapat T2 sama dengan 687.53 Newton. Boleh? Okay, so this is for your exercise. Okay, draw a free body diagram and find tension on the object given where mass of the picture is 10 kg. So means that ni objek ni mass dia sama dengan 10 kg. So dia suruh cari berapa the value of tension. So the equation should be tension dia adalah sama dengan 98 Newton. Oops. Alright. So I think that's all for today. So good luck. Thank you.